Tak dengar. Tadi dengar, sekarang tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Iris dengar, Iris? Tak dengar. Tak dengar. Iris tak dengar. Ya. Tapi kenapa Iris dengar lepas tak? Ustaz cakap dia tunjuk jari? Tak. Iris dengar tak? Dia macam dengar. Dengar cuma slow sikit. Halo? Iris dengar tak? Dengar lah. Memang dengar tapi macam slow sangat. Takkanlah boleh buat. Dah hai. Takkan saya nak letak hai lagi. Beli tu. Okay, dengar Ustaz tak? Dengar. Terkejut saya. Okay, sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, selamat datang Ustaz ucapkan buat semua anak-anak murid Ustaz semua. Dan selamat tengah hari pada tengah petang ini, tengah hari ini. Okey, insya-Allah kelas kita seperti biasa, kelas tasawuf Islam insya-Allah. Baik, anak-anak murid Ustaz semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Seperti biasa mari sama-sama kita buka kelas kita pada pagi tengah hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah, selawat, istighfar dan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari sama-sama. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey, mari sama-sama kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Okey, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Jeffrey, sihat? Aha. Hai. Okey, sihat semua ya. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan hadis kita pada pada pagi ini. Pada pagi pula. Pada tengah hari ini. Hadis masih lagi hadis minggu ini hadis hadis yang ke-27. Hadis 27 berkaitan dengan da'ma yuribuka. Okay, leave what makes you doubt. Okay, tinggalkan sesuatu perkara yang menyebabkan apa? Menyebabkan keraguan. Okay, ragu-ragu. An Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Alaihi wasallam. Salam, bagus, very good. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang ragu-ragu, tinggalkan apa keraguan kepada benda-benda yang tidak ragu-ragu. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya as-sidqa, kebenaran ataupun kejujuran, tama'ninatun, memberi kebahagiaan ataupun memberi ketenangan, wal kadhiba ribatun, dan penipuan itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan rasa ragu-ragu, rasa tidak tenang. Okay. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, that he said, I memorized from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that he said. Okay, aku hafal satu daripada ayat ataupun hadis Nabi yang mana Nabi bersabda, leave what makes you doubt in favor of what does not make you doubt. Okay, tinggalkan perkara yang ragu-ragu kepada perkara yang tidak ragu-ragu. Okay. For verily truth is comforting. Okay. For verily truth is comforting. Maksudnya kebenaran itu ataupun kejujuran itu menselesakan hati kita. Okay. Selesakan hati kita. Why? Falsehood is disturbing. Okay. Manakala yang penipuan itu akan mengganggu hati kita, ketenangan hati kita. Baik, lesson from the hadis. Okay, pengajaran daripada hadis di atas. Okay, we should stay away from matters which make us doubt. Okay, kita hendaklah sentiasa tinggalkan sesuatu perkara yang menyebabkan kita ragu-ragu. Okay, menyebabkan perkara kita tu ragu-ragu. Okay, number 2, we should stick close to what is clearly halal. Kita hendaklah sentiasa dekat dengan apa yang jelas halal, which will bring comfort to our hearts, yang mana akan membawa ketenangan ataupun keselesaan di dalam hati kita. Okay, and number 3, doubt will cause our hearts to be restless and worried. Okay, keraguan ini akan membawakan hati kita tidak tenang dan risau. Okay, menyebabkan kerisauan. Okay, discussion corner. Okay, berkaitan dengan discussion corner pada hari ini. Okay, number 1, if we see some chocolate on our desk at school but we are not sure where it came from and who it belongs to, should we eat it? Okay, sekiranya kita tengok coklat di atas ataupun air ke ataupun apa-apa perkara pun, tulisan, pensel dan sebagainya,
Okay, kita tak tahu siapa punya, maka dan kita tak tahu siapa punya dan dari mana dia datang. Adakah kita patut ambil, guna ataupun makan? Tidak boleh. Tidak dibenarkan. Okay, sebab bukan kita punya. Okay, number 2, what should you do if your mother give you some money but you forgot if she gave it for you or if she ask you to give it to your brother? Okay, sekiranya mak kita bagi duit kepada kita, tapi kita lupa lah. Mak kita ni nak bagi duit kepada kita ke pada abang kita ataupun adik kita sebenarnya, maka kita kena tanya dulu untuk menjauhi daripada perasaan ragu-ragu tu. Kenapa? Kerana kita kena berlaku jujur. Kena berlaku jujur dalam apa jua setiap perkara yang kita jalani. Yes, jujur. Okay, baik. Number 3, if we spend our days doing many things which are doubtful, we will usually be worried and uneasy. Okay, true. Okay, sekiranya kita dalam kehidupan sepanjang hari kita tu, kita banyak buat perkara yang ragu-ragu, maka kehidupan kita waktu itu sangat-sangat kita rasa macam risau, ragu-ragu, dan kita akan mudah risau dan tidak mudah untuk kita tidak mudah untuk kita meneruskan apa-apa urusan. Okay, true. Yes. Okay, baik. Alhamdulillah. Boleh faham semua? Boleh. Kenapa Ustaz tunjuk Google tadi? Ustaz nak buka buku teks. Okay, Ustaz. Okay, baik. Semua boleh buka buku teks akhlak. Kita masih lagi berkaitan dengan buku akhlak, berkaitan dengan pembelajaran kita pada lepas. Okay. Namanya Ustaz? Buku akhlak. Buku akhlak yang ada teacher, yang ada guru. Yang ada ni. Ya, tunjuk Amir Ikhwan. Amir Ikhwan tunjuk Amir Ikhwan. Yes, buku Amir Ikhwan pegang tu. Kenapa Amir Ikhwan mana? Okay, kalau tak ada tak apa, Ustaz ada tunjuk dekat sini. Okey, baik. Kita masih lagi berkaitan dengan pembelajaran pada minggu ini, masih lagi berkaitan adab-adab belajar. Okey, siapa tahu maksud adab ni sebenarnya apa Adab ni. Ustaz tak cakap lagi kemarin. Apa maksud adab? Apa maksud adab? Siapa tahu adab? What's meaning the adab? Yes, kita dalam mesti beradab. Apa maksud sebenarnya beradab ni? Okey. Okay, adab ni maksudnya dalam in English, adab is mean manners. Okay, manners. Maksudnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah akhlak. Okay, akhlak. Akhlak. Okay, adab tu maksudnya akhlak. Maksudnya akhlak kita dalam pembelajaran, dalam belajar dan sebagainya. Okey, akhlak kita. Akhlak tidak kira lah apa-apa perkara sekalipun. Okey, adab dalam naik kenderaan ke, adab dalam sebelum makan, selepas makan, adab dengan guru. Maksudnya akhlak kita, perangai kita perlulah beradab, perlulah baik. Okey, itu maksud adab. Maka di sini hari ini kita teruskan masuk berkaitan dengan pengajian kita adab ketika belajar. Kita ada 6 kemarin. Okey, kemarin kita dah tahu, kita dah buat buku aktiviti kemarin. Okay, pada hari ini, Ustaz minta buku ni kan. Buku ni, Ustaz minta semua keluarkan buku tulis. Buku tulis akhlak. Ustaz. Okay, good. Okay, awak kena salin 6 senarai yang kita baca dalam buku teks tu. Okay, tulis berkaitan dengan senarai adab-adab ketika belajar. Sikit saja, ada 6 saja. Ni yang semalam punya tu yang hari ini yang semalam. Semalam. Yang kemarin kita tulis dekat kita buat dalam buku aktiviti yang melalui buku teks. Okey. Yang ini daripada buku teks. Okey, salin balik tulis semula berkaitan dengan adab-adab ketika belajar. Boleh tiru Ustaz boleh, tengok dekat buku teks pun boleh. Dua-dua boleh. Ustaz, boleh. Ustaz kena tulis tu. Kena tulis. Boleh tulis. Okey, senarai. Penatlah saya ni. Sikit je tu, 6 je. Saya sudah sampai 4 je. Bagus. Kalau 1 je.
Boleh tulis. Kalau saya jadi siapa lima? Tulis tu. Yes. Ya. Okey dah. Ustaz kena tulis dah. Tulis 6 senarai. Okey, 6 berkaitan adab-adab. Banyak betul tadi. Saya tulis orang itu. Ustaz dah siap. Masya Allah. Okey, yang lain. Boleh cari dulu. Abang tengok. Boleh salin dulu yang lain. Sama-sama tu Ustaz nak tengok attendance. Saya macam dengar macam Ustaz cakap bahasa baby. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ni semalam Ustaz dah kahwin ke? Apa dia? Ustaz kahwin ke belum? Belum. Ada calon tak? Apa dah? Dah lama dah. Satu hari Ustaz. Ustaz satu hari Ustaz akan kahwin. Tak tahu kau dengan siapa. Kalau ada siapa-siapa nak recommend pada Ustaz, cubalah bagi tahu Ustaz. No. Hari next year. Okey, Ustaz sebut nama je Afiq Khairullah. Ada. Okey, yes. Iris, yes. Yes. Aisyah Zahra. Yes. Okay, thank you. Aish Zayyad. Okay, yes. Aisyah Nabilah. Yeah, no. Yes, Ustaz kan. Okay, good. Aisyah Nabilah ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Alia Arissa. Tak ada. Amni. Okay, Amni ada. Amni Faqihah. Cinta Nur Iman. Okay, yes. Okay, thank you. Dayana Kalisha. Yes. Okay, thank you. Dayana. Okay, Fatina Jina. Yes. Alright. Okay. Fida. Fudai. Okay, yes. Fudai. Jeffrey. Yes.
Yes. Ustaz kuat ke macam Jeffrey? Ustaz Jeffrey. lagi kuat daripada Jeffrey ke atau Jeffrey lagi kuat daripada Ustaz? Jeffrey lagi kuat. Mana ada Ustaz? Ustaz lah sebab Ustaz dah besar. Ustaz orang dewasa. Apalah. Cuba bayangkan kalau Jeffrey lawan Ustaz. Siapa menang? Jeffrey lah menang. Jeffrey kan kuat. Lawan Tak. dengan Rashad tu kalah. Ustaz bagi Chen. Tak semestinya ustaz besar ni ustaz kuat tak? Tak mestilah. Alah, Ustaz boleh lawan orang jahat je. Ya Allah. Okey, Abu Bakar dah. Abu Bakar Isdah. Abu Bakar. Tak ada. Dia tak Tak ada. ada. Okey, tulis semua. Muhammad Amir Ikhwan. Okay, yes. Okay, thank you. Hafi Anaki. Okay, yes. Okay, thank you. Muhammad Naufal. Tak ada. Muhammad Ramadan. Tak ada. Muhammad Zarif Raiqal. Yes. Okay, thank you Zarif. Okay, Muhammad Zarif. Zarif tak ada. Zarif Raiqal ada. Okay, Rashad Gaus. Yes. Okay, sihat Rashad, apa khabar? Khabar baik. Yes, Khabar baik. Kita buat macam ni Rashad. Jeffrey kan Okay. Ustaz masa. Kalau Jeffrey kuat, Jeffrey masuklah taekwondo orang besar. Tapi Okay. Jeffrey lah masuk. Yeah. Alright. Oh, yeah. Okay, Rifan As-Sufi. Okay, ada. Thank you. Seth Raihan. Tak ada. Kenapa jadikan Jeffrey kuat? Tiana Ila. Dia sendiri lah. Dia nak makan banyak-banyak. Saya nak jadi cook. Wan Muhammad Syahid. Saya tak suka makan sayur tau. Jeffrey tak sedap. Jeffrey suka makan daging. Sedap lah. Okay, Wan Muhammad Syahid. Okay, dia senyap. Tulis. Senyap. Ustaz tak dengar ni. Ya Allah Ustaz. Off. Okay, Syahid ada ke ada. Okay. Boleh tak stop? Okay, start mute. Start mute. Semua orang Ustaz. Okay, boleh tulis masing-masing. Tapi saya boleh unmute. Saya tinggal lagi 2 minit je dah selesai. A'udzubika minal Ustaz bunyi zikir siapa tu? Doa. Kenapa tak buat kuat sikit? Tak dengar. Tak apa. Takut ganggu pula. Tak apa. Slow je. Tak
Ustaz, Ustaz siap dah. I dah siap. Okay, good. Bagus. Kecut, Jeffrey tekan. Jeffrey punya pensel dah terbang dah. Dia tu saya. Lagi kuat. Lagi kuat. Allahumma inni a'udzu Allahumma inni baros. Lalal. Imposter. Crewmate. Dah nombor apa semua? Dah siap? Nombor 5. Okay, bagus. Okay, tak apa. Teruskan. Nombor 4. Okay, good. Ini nombor 4, tapi kalau tak sempat saya dah screenshot. Okay. Screenshot tu dia macam take foto ke? Ustaz dah siap. Okay, good. Bagus. Dah siap. Saya dinosaur. Yang menjerit tu. Orang dengar ke siapa yang menjerit? Tengok ya.
Ustaz nak bagi tanda boleh? Silakan. Okey, boleh. Lama tahu. Saya dah siap. Okey, good. Saya belum siap. Nak bagi tanda? Okey, silakan. Okey, baik. Sambil tu. Okey. Sambil tu Ustaz akan explain cerita berkaitan dengan adab-adab ketika belajar. Okey, apa yang kita sebut tadi? Pertama sekali adab-adab ketika belajar ni maksudnya adab ni maksudnya akhlak. Okey, perangai kita, akhlak kita sewaktu kita belajar. Tak kira lah dalam agama Islam ni, agama kita agama Islam, setiap perkara yang kita buat semuanya ada adabnya. Semuanya ada akhlaknya. Contohnya adab sebelum tidur. Maksudnya akhlak apa yang perlu kita buat sebelum kita tidur. Adab selepas bangun tidur. Maksudnya akhlak kita, perangai kita selepas bangun tidur. Selepas tu contohnya apa lagi? Naik kereta. Adab naik kereta, akhlak naik kereta, macam mana naik kereta, sebelum naik kereta, selepas naik kereta. Okey, makan. Okey, adab makan, adab sebelum makan, macam mana perangai ataupun akhlak kita sebelum nak makan, selepas nak makan dan sebagainya. Jadi semua itu adalah berkaitan dengan adab akhlak kita dalam kehidupan kita seharian. Okey. Baik, yang pertama sekali adab kita belajar yang sekolah kita buat membaca doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar. Jadi sekolah kita bukan sekadar doa je. Sekolah kita ada baca istighfar, baca selawat 10 kali, istighfar 10 kali, baca hadis lagi, barulah baca doa. Jadi bagus, sangat-sangat bagus. Semua ini akan menyebabkan kita mudah insya-Allah diberkati oleh Allah. Sebab apa? Sebab selalu dengan hadis Nabi akan melembutkan hati-hati kita. Okey, bila kita istighfar, selawat akan melembutkan hati-hati kita dan memudahkan untuk kita dapat ingat kembali apa yang kita belajar. Okey, kena ingat tahu, ilmu yang kita belajar, apa yang kita belajar ni bukan sekadar dekat sekolah. Bukan sekadar untuk exam je. Tidak, bukan untuk peperiksaan semata. Tetapi ilmu yang kita belajar, apa yang kita pelajari ni adalah untuk kehidupan kita sehinggalah kita sampai mati. Sehinggalah kita sampai mati. Ilmu yang kita belajar ni sebab apa? Sebab ilmu ini membawa kita untuk lebih dekat pada Allah. Okey, ilmu ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita belajar menyebabkan kita masih jauh dengan Allah, menyebabkan kita lagi jauh dengan Allah, maka itu bukan dipanggil ilmu. Bukan dipanggil ilmu. Apa-apa perkara yang kita buat, yang kita belajar akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, itulah dinamakan sebagai ilmu. Okey, sebab itu kita panggil ilmu pengetahuan. Ilmu ini maksudnya pengetahuan. Okey, yang membawa kita selepas pada ilmu kita amal. Dekat sahaja perkataan amal dengan ilmu. Amal ain, ilmu ni ain lam mim waw. Okey, ain lam mim waw. Kalau amal ain mim dan lam. Amal.
Jadi dekat perkataan ilmu dan amal dekat. Sebab itu antara dua ni lepas pada kita belajar kita kena amalkan. Kita kena buat. Untuk apa? Untuk lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Sebab itu kita kena minta doa. Kita doa selalu kepada Allah untuk bukakan hati kita untuk kita lebih mudah dan faham. Untuk kita mudah faham apa yang kita belajar dan kita dapat amalkan sehinggalah akhir hayat kita. Sehinggalah membawa kita mati. Okey? Yes. Ada soalan? Okey, baik. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Ustaz nak minta, boleh tak Ustaz nak minta? Yes, very good. Dah siap dah, bagus. Okey, boleh baca. Boleh siapa nak baca? Nombor 2. Silakan ambil ikhwan. Okey, ambil okey, silakan. Sekejap lagi Sufi pula. Okey, ambil ikhwan silakan. Nombor 2. Memberi tumpuan ketika guru mengajar. Yes, okey, bagus. Memberi tumpuan, fokus kepada guru ketika guru mengajar di hadapan. Okey, memberi perhatian sepenuhnya. Tidak kira lah dalam keadaan kita kelas online ataupun kelas di hadapan, kelas melalui fizikal. Perkara ini akan menyebabkan bila mana budak-budak ataupun kita semua, bila mana pelajar-pelajar beri tumpuan apabila guru mengajar, okay, guru akan nak mengajar tu, idea dia akan mencurah-curah. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih berikan kepada dia idea untuk bercakap, untuk bagi tahu ilmu-ilmu kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak murid. Sebab itu anak-anak murid, pelajar-pelajar semua kena beri perhatian, senyap, diam dan fokus kepada apa yang diajar oleh guru ataupun ustaz-ustaz. Sebab apa? Okey, sebab ilmu itu kita tidak tahu kan. Selepas kita belajar barulah kita tahu kan. Seperti mana kalau ustaz dulu kan. Ustaz nak cerita dulu. Dulu ustaz tak pandai nak tulis nama ustaz. Ustaz tak pandai nak tulis nama ustaz. Nama ustaz Abdullah Afiq. Kat depan tu namanya Abdullah. Jadi ustaz pandai 3 huruf je ustaz pandai. Dia macam Afiq. Ustaz pandai 3 huruf je, iaitu huruf A, huruf B dengan huruf D. 3 huruf ni je ustaz pandai. A, B, D je. Nama ustaz jadi ABD. Sampailah guru cakap. Mana ada? Ya, tak ada kan. Sampai ada teacher, ada ustazah tu cakap kat ustaz. Hey, nama awak ABD ke? Dia marah kat ustaz. Sampai ustaz kena. Ustaz kena. Dia bukan ABD. Ustaz kena pukul. Ustaz kena pukul dekat badan ustaz. Teacher pukul ustaz. Ustazah pukul ustaz. Kena pukul ustaz. Tapi sampai sekarang ustaz ingat. Sampai sekarang ustaz ingat. Waktu dulu cikgu ni lah yang ajar aku, yang pukul aku, menyebabkan aku sampai sekarang ingat. Sampai sekarang boleh faham, boleh tahu. Tulis cara nak eja nama dan sebagainya. Okey, melalui itu. Tapi semua itu ada proses. Okey, melalui guru kita dapat tahu perkara-perkara. Melalui guru kita dapat tahu apa yang betul, apa yang salah. Melalui guru kita dapat tahu apa yang perlu kita buat, apa yang tidak perlu buat. Sakit jugalah kena. Kena pukul tu sakit jugalah, kena kat dada kan. Tak ada dia pukul start dengan tangan je. Sampai sekarang saya ingat. Nama awak ABD ke? Nama awak ABD ke? Ustaz, kalau saya lagi Ustaz Afiq. Yes. Kalau saya lagi sakit sebab Kat dada. Ya Zarif. Sebab kalau saya lagi sakit, kalau tu ada sebab ada hanger, ada rotan. Kalau dulu ustaz nak cerita, waktu ustaz tingkatan 2, tingkatan 3, waktu ustaz sekolah menengah, ustaz hafal Quran. Kelas ustaz hafal Quran. Ustaz tak baca. Ustaz tak tasmik, ustaz tak baca. Ustaz kena rotan dekat punggung ustaz. Cuk. 2 kali sakit. Waktu tu ustaz duduk asrama. 2 kali tu sakit tu. Yes, waktu dulu rotan ni biasa ya. Rotan ini biasa je. Kacang je rotan ni. Dekat tangan ustaz pernah kena, dekat tapak kaki ustaz pernah kena, dekat belakang ni ustaz pernah kena, dekat punggung ustaz pernah kena. Kat mana? Atas kepala pun ustaz pernah kena. Sakit atas kepala. Saya pernah kena kat belakang sampai merah. Jadi tapi pun terkena. Jeffy pun kena marah, lepas tu yes. Apa tu Rafatin Najina? Dia rape pun. Yes. Tapi selepas pada tu kita akan faham lah.
Sebab pada tu nanti kita boleh nangis. tahu, kita boleh tahu dan kita dapat ingat. Oh, waktu ni, waktu aku tak tahu apa, sekarang dah ingat lah. Oh, kita pun macam, terima kasih pada ustaz yang rotan kita. Dulu kita marah pada cikgu sebab rotan kita, tapi sekarang kita terima kasih kepada cikgu sebab dialah yang menyebabkan kita dapat tahu perkara-perkara, dapat faham, dapat ingat apa yang kita baca. Hajar Rashid terima kasih dekat ustaz sebab ustaz Hajar Rashid kan. Handai Rashad ni. Handai Rashad ni. Tapi begitulah. Cara Kenapa ustaz kena pukul? Kenapa tak nak bagi tahu kat cikgu ustaz? Ustaz lupa nama ustaz. Yelah sebab ustaz tak tahu nama ustaz macam tu dulu. ABD ustaz tahu 3 huruf je ustaz pandai tulis. ABD tu je. ABD. Lepas tu alhamdulillah tapi alhamdulillah. Lepas tu atau apa ustaz tulis Abdul. Abdul. Abdul tu apa? Dekat depan sekali tu ABD. Yes. Yang lain apa Dua tu tak? Tak ada. Betul. Macam MVP. Okey, jadi tapi alhamdulillah begitulah samalah macam budak-budak kecil kan, budak adik-adik kita kan, adik kita baby kan. Saya 3 Ustaz, tahun dah kena dah. Yes. Kak Ustaz ni Saya kan. waktu baby lagi dah kena marah dengan Tak ada manusia ataupun tak ada orang yang bila mana keluar daripada perut mak dia tu terus dia jadi pandai, tak ada. Tu dia boleh berlari-lari. Yang tu bukan tu baby. Tu dalam cerita je. Kalau dalam cerita keluar dari perut mak dia terus jadi engineer, terus jadi doktor, tak ada. Okey. Terus pandai main bola. Kan? Keluar perut mak terus assalamualaikum cakap kat depan laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada, okey. Semuanya melalui proses. Keluar ni dah pandai beli makanan. Tak ada kan. Okey, jadi semuanya itu perlukan proses, perlukan daripada kecil. Waktu kecil kita meniarap dulu, waktu kecil kita merangkak dulu. Pernah tengok tak gambar-gambar awak waktu awak kecil dulu? Kan, tengok kan gambar awak waktu kecil. Kecil je, boleh merangkak dulu, main air. My IT ni 5 tahun saya pakai spek mata dan warna hitam. Handsome kan. Okey. Merangkak dulu. Kalau jalan jatuh, jalan-jalan rebah kan. Bangun lagi, jalan-jalan jatuh. Masa kecil. Masa kecil saya dah pandai cakap dah. Alright, good. Okey, waktu kita dulu masa kecil kita berjalan-jalan, kita jatuh lepas tu bangun balik. Kita jatuh bangun balik. Kita jatuh bangun balik. Okey, sebab apa? Kita melalui proses nak belajar. Proses nak belajar berjalan. Sebab tu kalau kita buat silap, jangan takut. Jangan takut silap, jangan takut salah. Terus mencuba. Janganlah takut. Janganlah takut. Terus mencuba. Tak boleh putus asa. Very good. Do not give up. Do not give up. Okay? Janganlah menakut. Yes. Yeah. Okey. Dulu kita nak bercakap pun tak pandai. Kita cakap mama, baba, abba, abba. Saya dulu masa 3 tahun. My first word is mama. Saya dulu masa 3 tahun saya cakap papa. Yes. Okey, tapi sekarang alhamdulillah kita dah pandai bercakap dah. Kan? Kita dah pandai cakap macam Rashad tu. Kan? Rashad kan? Rashad bila dah umur 4 tahun dah pandai cakap dah Ustaz. 4 tahun dah pandai cakap dah. 4 tahun dah pandai cakap Rashad. Rashad. Bulan Mei 21 dah pandai cakap dah. Umur 21 lagi pandai cakap. Dia pun boleh cakap. Nanti Rashad jadi seorang bukan super baby, jadi super baby. Yes, menjadi seorang pendebat yang apa apa ni panggil, yang memperjuangkan kebenaran, Baby alien. Nanti Rashad jadi Perdana Menteri. Okey. Menteri kelakar. Jadi apa Ustaz nak cakap kat situ? Ustaz nak cakap apa? Okey, maksudnya apa? Kalau Rashid masuk Perdana Menteri, Rashid jadi Perdana Menteri kelakar. Okey, jadi maksudnya apa? Okey, dengar semua. Jadi maksudnya di situ kita melalui kehidupan kita ni kita tak pandai terus, kita akan belajar sedikit demi sedikit. Sebab itu apabila guru mengajar, kita perlu fokus tumpuan untuk kita belajar sedikit demi sedikit. Okey, boleh. Baik, nombor 3 silakan Rifhan As-Sufi.
Duduk dengan sopan. Yes, very good. Okay, apabila belajar, apabila pengajian sedang berjalan, kita kena duduk dengan sopan, duduk dengan baik-baik. Kerana apa? Untuk memberi tumpuan fokus kita kepada guru yang mengajar apa yang dia ajarkannya. Kalau kita duduk tak baik, kita duduk secara yang tidak elok, macam mana ilmu tu nak sampai di dalam hati kita? Macam mana kita nak amalkan ilmu itu? Macam mana kita nak faham apa yang kita belajar? Sekiranya kita tak duduk elok-elok, tak duduk sopan, tidak duduk baik-baik. Okey? Baik, seterusnya boleh baca Lily nombor 4. Bismillah. Taat dan patuh arahan guru. Nombor 4 tu nombor 5. Nombor 4. Duduk tidak berbual-bual ketika guru mengajar. Bagus, very good. Maksudnya kita tidak boleh berbual-bual. Kalau guru mengajar kita bercakap, bukan sekadar kita mengganggu cikgu tu. Bahkan kita mengganggu juga kawan-kawan kita yang lain nak belajar. Kita akan mengganggu kelas-kelas. Contohnya dalam online Zoom ni kan, semua orang nak cakap. Yang tu nak cakap, yang ni nak cakap, A nak cakap, B nak cakap. Jadi Ustaz. Yes, ustaz nak bercakap pun jadi tak dengar dan pelajar-pelajar lain nak dengar pun tidak boleh dapat beri fokus perhatian. Jadi sebab itu kita kena diam, apabila guru beri bercakap baru kita bercakap. Tidak boleh berbual-bual ketika guru sedang mengajar dekat depan. Ada kawan ustaz dulu kan, dia berbual bercakap ketika guru mengajar kan. Adalah dapat punishment dia, ada dapat hukuman dia. Apa tu ustaz dulu masa kecil pernah kena bully ke? Ustaz, pernah jugalah. Ustaz kena. Ustaz pernah kena ni. Kena senior badan dia besar kan. Ustaz ingat lagi sampai sekarang ustaz masih ingat. Kena marah sebab Kena tarik baju macam ni. Dia tolak kat dinding ustaz. Allahu akbar. Waktu tu ustaz ketar-ketar. Waktu darjah 6 pun ustaz pernah kena. Darjah 5. Darjah 5 ke darjah 6? Darjah 6. Ustaz dulu ustaz kecil je. Ustaz kecil-kecil je. Ustaz sebesar besar kuru-kuru kecil je. Ustaz kena hatuk kepala atas kepala. Orang kata atas kepala ustaz. Sampai pening ustaz kepala ustaz. Budak darjah 6. Aduh, macam-macam. Ustaz, dulu abang saya pun dia pernah dapat bully sikit-sikit. Dia dapat ada orang dia letak kasut dia kat benda basah. Tak baik. Jangan buat macam tu dekat. Tak boleh buat macam tu. Yes, tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Allah tahu. Allah tengok. Bila kita buat macam tu, Allah akan balas kita kebalik. Nanti esok di akhirat. Dia boleh marah awak. Bila di akhirat hari pembalasan, semua kita pun orang yang buat jahat kepada kita kena panggil balik. Dia pun Allah pun bagi tahu, malaikat bagi tahu sekian-sekian waktu hari sekian, waktu hari ini, pada waktu jam ini, pada waktu ini, hari Selasa jam 3.15 petang, pada tempat sekian di Kota Baru, awak buat macam ni pada kawan awak begini sampai dia sakit-sakit. Sampai sekarang dia tak maafkan awak. Macam mana? Sudah. Kita takut perkara-perkara begitu tak nak terjadi. Sebab itu kita kena hormat, jangan buat kacau, jangan kacau orang-orang lain. Kalau kita yang kena, bagi tahu terus pada cikgu ataupun ustaz-ustaz. Kalau ada apa perkara yang orang lain buat bukan-bukan terhadap kita. Ustaz tak nak apa-apa berlaku, ustaz tak nak terjadi apa-apa kepada kita semua ni. Baik, nombor 5. Silakan siapa nak baca? Cinta Nur Iman nombor 5. Boleh baca nombor 5. Taat dan patuh arahan guru. Bagus. Taat dan patuh arahan guru. Kita mesti taat, kita mesti patuh apa yang guru bagi tahu. Selagi mana kita boleh buat, kita buat. Guru ni ibarat ibu bapa kita di sekolah. Guru adalah ibarat ibu bapa kita di sekolah. Dekat rumah kita ada mak ayah kita, ibu bapa kita. Tapi dekat sekolah mak ayah kita duduk lagi tak bersama kita kat kelas? Ada tak? Tak ada kan? Waktu darjah 1 pun, waktu kita masuk sekolah tadika pun, mak ayah kita dah tinggalkan kita dah. Jadi siapa mak ayah kita dekat sekolah? Guru-guru kita lah. Guru ni bukan sekadar dia mengajar, tapi dia kena jaga pula
kena jaga, awak kena jaga. Ustaz bukan sekadar mengajar, tapi ustaz kena jaga semua kamu ni. Kena jaga dari sudut apa? Keselamatan, apa-apa terjadi ustaz kena ambil tahu. Sebab tu sekolah kita ada isolation room kan. Pernah masuk tak isolation room kan? Ada kalau sakit perut ke, demam ke, kan? Sampailah ada cakap, Ustaz saya demam Saya dah Ustaz. banyak kali dah masuk. Banyak kali. Ustaz selalu dapat amni. Ustaz selalu dapat amni. Sebab sakit perut. Yes. Saya pernah. Ustaz saya pernah. Sebab saya cabut gigi saya. Ya, cabut gigi kan. Ada demam, ada rasyak dekat dalam tu. Pernah Ustaz tengok amni. Ustaz tengok amni terbokok je atas kerusi. Waktu tu tak kenal sangat lagi amni. Kan, sakit perut. Ustaz tanya, sakit perut ke? Sakit perut Ustaz. Ada yang selalu nak cakap, Ustaz saya demam lah Ustaz. Padahal dia sihat segar bugar. Saja je nak duduk dalam isolation room. Nak duduk lain. Ustaz saya demam tu Ustaz. Lepas tu dia suruh Ustaz pegang perut dia. Ustaz perut saya sakit Ustaz. Dia tunjuk perut dia. Dia nak pura-pura. Sebab tak ada belajar. Dia nak pura-pura. Ustaz macam belajar. Ustaz macam Sohail ya Ustaz. Sohail. Siapa? Siapa ya? Siapa? Sohail. Siapa tu? Bismillah. Suhail. Macam mana Amni tahu dengan Sohail? Siapa Suhail tu? Sohail tu Tahu Abang dia Rasyad lah. Siapa? Saudara Rasyad. Abang saudara Rasyad. Abang saudara Rasyad. Oh macam tu. Ustaz pernah tak jumpa dia masa dia Darjah 2? Darjah 2 tak pernah. Baru ni pernah jumpa lah. Pernah kenal lah. Baru ni. Oh. Tapi Sohail tak nak belajar tau Ustaz. Dia degil. Alah dia jahat. Tak baik. Apa dah? Kawan-kawan. Jeffrey nampak masa pergi toilet. Okey, habis dah. Tak apa. Nanti cikgu-cikgu tak apa. Teacher. It's okay. Ya, tak apa. Okey, tak apa, belajar sama-sama. Okey, baik, nombor 6. Silakan Jeffrey, nombor 6 Jeffrey. Baca nombor 6 Jeffrey. Meminta izin. Okey. Guru. Sekiranya. Okey. Sekiranya ada keperluan untuk keluar kelas. Okey, good. Apa tu chat? Okey, terima kasih Jeffrey. Apa Rifan tu? Daerah. Okey, baik. Jadi kita kena minta izin. Sama macam Ustaz cakap tadi. Okey, kena minta izin daripada guru kita nak pergi keluar tandas ke, nak pergi mana-mana sewaktu sekolah sedang mengajar. Okey, sebab apa? Apabila kalau awak tak cakap pada Ustaz, okey, nak keluar kelas ke, contoh kan hari sekolah dimulakan dengan bismillah. Okey, bila sekolah dimulakan, contoh, jadi awak nak pergi tandas ke, nak pergi keluar, kalau awak tak cakap pada Ustaz, Ustaz tak tahu, jadi mak ayah awak akan tanya pada Ustaz. Kat mana? Contohnya siapa? Contohnya Ali. Ali tak pergi keluar tandas, tak keluar, tak ikut, tak tanya Ustaz dulu, tak tanya Ustaz. Jadi Ustaz tak tahu nak bagi tahu, nak jawab apa pada mak ayah, parent kita semua. Sebab tu kena bagi tahu apa-apa perkara, pergi ke mana-mana, bagi tahu Ustaz. Okey, keluar minta izin. Kalau ada apa-apa urusan, kena minta izin daripada Ustaz. Kalau Ustaz izinkan, barulah boleh pergi, boleh ikut, boleh keluar nak ikut mana-mana. Sama macam Ustaz cakap tadi, keluarga pula. Guru ni Siap. yes, bagus Asyad. Okey, guru ni ibarat mak ayah kita dekat sekolah, teacher, ustazah, semua. Okey, ustaz-ustaz, semua adalah guru kita, adalah ibu mak ayah kita dekat sekolah. Kan ustaz kan jaga kan, waktu kamu makan ustaz jaga kan. Waktu makan, okey, makan makan dekat mana tempat nak makan tu, pagi apa? Tempat nak makan tu? Dining, yes. Dining hall. Kan, dining hall, lepas tu ustaz solat dan sebagainya. Okey? Jadi setiap perkara yang buat, kantin, betul, kantin pun boleh. Kantin. Kan? Boleh faham? Boleh faham ya? Tak faham? Tak faham Batin? Boleh faham. Okey. Baik. Alright. Okey, alhamdulillah. Jadi ini semua perkara ataupun adab-adab ketika waktu belajar. Kita kena buat, kita kena benda yang contohnya taat dan patuh pada arahan guru.
Kita kena ikut. Bukan sekadar belajar saja. Waktu di luar kelas pun kalau guru minta apa-apa yang kita boleh buat, kita kena tolong. Kalau cikgu ada minta tolong, kita kena tolong. Sebab apa? Pahala besar kita dapat kalau kita dapat bantu cikgu. Tapi kalau kita tak larat, tak boleh nak tolong, contoh kita tak sihat ke apa, bagi tahu pada guru, okey, bagi tahu pada cikgu bahawa kita tak boleh nak tolong. Sebab sekian-sekian ada sebab-sebabnya, okey. Cikgu tak marah, ustaz tak marah. Ustaz tak ada nak seksakan kamu semua, tidak ada. Tak ada cikgu macam tu. Tak ada cikgu. Itu kalau macam tu, itu bukan dipanggil cikgu. Itu bukan dipanggil ustaz, tidak. Itu panggil benda lain tu. Okey, baik. Boleh faham tak semua? Berkaitan dengan adab-adab ketika belajar. Boleh InsyaAllah. Okey, InsyaAllah kelas kita sampai di sini dahulu ya semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian pembelajaran kita untuk pada next class insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz ucapkan. Okey, bagus. Bagus Rashad. Okay, semua. Sampai kita akan sambung lagi pada next class insyaAllah. Baik, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan dengan suratul Asr. So Caca suruhlah abang. Tutup kelas kita tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa Sorry bihamdika. Ustaz. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Jumpa lagi. Maaf tadi saya cakap dengan kak. Okey, tak apa Iris. Cakap dengan kakak. Okey Iris. Saya cakap dengan kakak saya.